Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dia masih lagi dia panjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi keringanan, diberi kekuatan oleh Allah taala dapat kita sesama hadir ke masjid untuk kita menunaikan kefarduan kita, kewajipan kita, bukti kita sebagai hamba, bukti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri segala titah-perintah Allah, dengan kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sama-sama teruskan kuliah kita surah Yasin, dan kita akan membaca Quran, kita akan terjemahkan, kita akan mentafsirkan secara ringkas, dan tambahan lagi kita kupas sikit berdasarkan pada Quran Karim melalui kitab, melalui bahasa Arab insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama malam ni kita baca dulu, kita terjemahkan, kita akan kupas sikit satu persatu, dan insya-Allah kita akan lihat dari uslub bahasa Arab pula insya-Allah. Jadi malam ni kita akan baca ayat 33 33 surah Yasin sampai 35 insya-Allah, sikit je kita buka surah Yasin ayat ke 33 sampai 35. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan bahas satu kalimah demi kalimah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul layl وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Sadaqallahul azim. Baik, tengok satu perkataan kalimah ayat ke-33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan kami jadikan bumi ini dan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi ini dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, dan daripada biji itulah mereka makan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan pada di bumi itu kebun-kebun kurma, anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
liyakulu min samarihi wa ma 'amila suaidihim afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buah-buahannya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur. Surah azim ya. Baik, kita lihat satu persatu tuan-tuan sahabat sekalian wa ayatul lahum ardul maitat wa ahyayna, dan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah bagi mereka orang mana, bagi mereka siapa mereka tu? Orang yang kafir, yang tidak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun, wa ayatun. Kenapa tak baca wa ayatan? Kenapa tak baca wa ayatin? Itu bahasa Arab pula. Wa ayatun. Wa ayatun. Kenapa tak baca wa ayatan? Atau baca wa ayatin? Ustaz ni tanya tu kan ayat Quran. Kan? Ayat Quran apa tu? Tukar-tukar ustaz. Kan? Betul lah tu jawapan tu kan. Tapi ada faktor lain, ada sebab lain kenapa dia wa ayatun. Yang pertama, situ i'rabnya apa? I'rabnya ialah mubtada'. Mubtada'nya apa? Perkataan di awal ayat. Perkataan di awal ayat. Dia pula tak ada alif lam. Wal ayatu. Kalau ada alif lam, al ayah, al ayatu. Kan? Tapi tak ada alif lam, tak ada al ayah. Jadi wa ayatun. Jadi maknanya apa? Allah nak cerita antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini ialah ahyainaha. Allah Taala menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tandus. Kalian tengok, ahyainaha, Allah Taala hidupkan bumi tandus. Di mana contohnya? Contohnya Arab Saudi. Kan, di padang Arafah, tuan-tuan tengok Arafah kan. Dulu kering kontang. Saya dulu tuan-tuan pergi zaman tahun 90 yang pertama saya pergi umrah lah, yang lawat kan. Tahun 95. Memang pokok kecil lagi. Dan ni pokok apa? Besar. Dalam kemah. Tak boleh potong kan? Tengok. Kita dulu buat haji tu dalam kemah besar 300 orang tu, dalamnya ada pokok lagi. Dia takkan potong. Kan? Nak cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala menghidupkan pokok daripada padang pasir. Allah Ta'ala bumi yang tandus, dan Allah hidupkan pokok yang hebat, yang besar di padang pasir. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya di Madinah. Semasa Nabi SAW datang pun bukanlah subur, memang tanah subur, tapi tak sehebat macam sekarang ini. Kan, sekarang ini subur kan. Macam-macam kita lihat apa tu, kurma, a'nab, nakhil, kurma kan. Jadi itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan, itulah tanda akhir zaman. Kita lihat sekarang ni di Mekah sendiri pun, di bukit, di batu, boleh tumbuh hijau. Rumput tumbuh di atas batu. Allahu Akbar. Tanda akhir zaman tuan-tuan. Betul lah. Tuan-tuan tengok daripada Madinah pergi umrah, Mekah ke dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah tu, tuan-tuan tengok tepi jalan tu kan, tengok kuning, ada yang hijau. Apa tu? Rumput yang tumbuh di atas batu. Bukan tanah, di atas batu. Lumut kan, boleh hidupkan. Allah Ta'ala akan, jadi akhir zaman nanti dia akan tukarkan daripada kering kontang, daripada tandus akan jadi basah, akan jadi hutan khatulistiwa, dan akan jadi apa? Hidup subur. Itu kebesaran. Wa ayatun, itu tanda. Satu tanda Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati. Yang ketiga tuan-tuan, kalau pergi ada rezeki pergi ke Oman. Ke Oman ni ada satu tempatnya Shalalat, nama dia Shalalat. Memang satu kampung, kiri kanan semua padang pasir kering kontang, tapi ada satu kampung di tengah-tengah tu subur.
pokok menghijau, tanam pokok, tapi memang menjagalah. Maksudnya ditanam tu kena ada air, memang cantik. Kan? Maknanya apa? Allah Taala izinkan supaya hidup pokok, buah-buahan, tanam-tanaman di padang pasir. Ya? Sebab Oman ni antara gabungan dengan Sahara, Gunung Sahara juga. Kan? Jadi maknanya hebat kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi yang mati. Ya? Yang keempat, kalau tengok yang dekat kita kat mana? Tu. Tasik Bukit Merah kan? Kering kontang ni. Kering kontang, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala sekarang dah makin subur kan, dah dapat kembalilah air kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan asbab tu, antara faktornya ialah kita minta. Kan? Alhamdulillah, apa tu sahabat kita Al-Fadil Tuan Guru Siddiq Nur berkhutbah solat istisqa, solat minta hujan. Kan? Minta hujan, minta. Kenapa hujan tak turun? Mungkin maksiatnya manusia. Kan? Mungkin banyak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah 2 minggu lepas kot, bila turunkan hujan sampai sekarang tidak berhenti. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah adalah air sikit-sikit kan. Jadi mungkin makan masa tu, sebab kering kontang. Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun, tu satu tanda je. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Itu jawapan dia. Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang kering kontang, di padang pasir, di Mekah, di Madinah, di Syalalat, banyak di tempat lain. Wa akhrajna minha habba, dan Allah Ta'ala turunkan daripada biji-bijian, fa minhu, sebahagiannya yang kita makan. Kuasa Allah yang menghidupkan bumi kering kontang kan, yang tak ada apa-apa, tetapi Allah turunkan hujan, Allah Taala bagi keberanian untuk hidup pokok-pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan daripadanya kita semua makan. Tuan-tuan pergi Mekah kan, tengok ada pasar apa, pasar buah-buahan. Pelik-pelik yang buah-buah itu. Padahal mana ada buah-buahan kat Mekah tu kan. Tak ada datang. Tapi ada je datang daripada luar. Sebab itu tengok musim haji ni, sekarang musim haji. Tuan-tuan, sekarang ni musim haji ni, untuk makluman, kita ada haji 14,300 jemaah haji ni semua naik daripada KLIA. Tak ada daripada Penang, daripada Sabah, tak ada. Semua turun ke KLIA. Decentralize kan, disatukan untuk penerbangan di KLIA. Kan? Jadi ada kat saya minta kok dapat petugas untuk pelepasan penerbangan, tapi tak dapat. Sebab apa? Dah dikecilkan bilangan petugas. InsyaAllah tahun depan kok ada rezeki kan, mintalah kok sekali nak bekerja, membantu Duyufur Rahman kan, untuk di sana. Jadi insyaAllah, maknanya sekian, daripada bumi yang kering kontang, daripada tak ada pokok-pokok, tak ada buah-buahan, tak ada sayur-sayuran, Allah telah hidupkan bumi ini, dan daripadanya, faminhu ya'kulun, daripadanya lah kita semua makan, mereka makan. Faminhu ya'kuluna, tu jamak. Kenapa ya'kuluna? Lahum, kan, itu semua manusia. Orang yang engkar, orang yang takabur, orang yang kufur, orang yang masyarakat pada Allah Ta'ala pun semua dapat makan. Orang kafir, orang Cina, orang Hindu, orang Siam, orang maksiat, orang deraka, semua dapat makan. Kenapa? Itulah sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemurah. Kan? Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut apa? Kalaulah dunia ini lebih berharga daripada sebelah kepak nyamuk. Tengok, saya sebut apa? Kalaulah dunia ini lebih berharga daripada sebelah kepak nyamuk, nescaya aku tidak akan bagi rezeki pada orang kafir. Tengok, maknanya dunia ini yang kita hebat, mewah, jutawan, hartawan sampai bilioner, semua harta kita punya kan,
Tapi Nabi kata, kalaulah sehebat, selebih bernilai daripada sebelah kepak nyamuk, aku takkan bagi walaupun setitis, walaupun sesuap pada orang-orang kafir. Tuan-tuan tengok, bayangkan. Jadi itulah nilai dunia. Ad-dunya mazratul akhirah. Nabi kata, dunia ini tempat ladang ya. Kita bercucuk tanam, kita menghambur, kita baja sungguh-sungguh. Dengan apa? Ni lah kuliah-kuliah agama ni. Kan? Kita cucuk tanam dengan solat, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Quran, dengan mengaji, dengan kuliah-kuliah agama, zikrullah. Itulah kita punya baja. Disuburkan dengan baja, jaga jangan kita hancurkan pokok tanaman kita. Kan? Jadi itulah tanda kepada kita bahawa Allah Ta'ala bagi izin untuk kita hidupkan bumi yang kering kontang, dan daripada je lah kita semua boleh makan. Ayat ini juga dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan. Ayat ini nak cerita juga bahawa ini tanda Allah Ta'ala berkuasa untuk hidupkan orang yang mati. Tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Dia kata Allah Ta'ala boleh hidupkan bumi yang kering kontang. Why not? Allah Ta'ala akan kembalikan nyawa, akan hidupkan semua yang mati. Berkumpul di mana? Di padang mahsyar. Jadi itulah sebabnya kita kena jadikan dunia itu tempat kita beribadah, beramal. Jadikan kita tempat kita merebut pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari, kita pastikan bahawa setiap minit, setiap detik, setiap masa berlalu jangan kosong, jangan tak ada markah, tak ada pahala. Kan? Sebab itu untung kita buat kerja yang pahalanya mengalir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni sajadah ni orang infak sekupang, 2 kupang, RM1, RM1,000, RM100. Kan? Selagi mana orang pijak, orang buat ibadat, orang solat, orang mengaji, orang duduk, yang infak mengalir pahala, tak putus-putus. Apabila? Sampai hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan namanya wakaf. Sebab nanti kalau takdirnya dah habis tempoh expired kapet ni, akan ada bincang balik dengan isu. Tanya balik macam mana pengurusan harta wakaf ni. Kan? Tak boleh buang, tak boleh bakar. Tanya pejabat agama. Supaya biarlah. Supaya apa? Supaya orang yang infak ini mengalir pahalanya. Sekalipun dah puluhan tahun meninggal. Kan? Orang infak lagi tu kipah tu RM20,000. Kan? Selagi mana digunakan, selagi mana orang dapat angin, orang infak semua dapat markah, semua dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebab tu kita jangan kedekut wal bakhil. Jangan kita jadikan dunia ini tempat aku isi kantung, isi untuk makan semata-mata. Tidak. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat peladangan, bercucuk tanam, dan kita akan dapat hasil di akhirat nanti. Ya. Itu insya-Allah kita sama-sama cuba usahakan. Kemudian ayat ke-34, وَجَعَلْنَا بِفِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan, وَجَعَلْنَا fi'il madhi. Siapa? Kami. Allah tu ramai ke? Waja'alna, kami telah jadikan daripadanya kebun-kebun, daripada kurma dan anggur-anggur. Macam mana Waja'alna, kami jadikan. Allah tu banyak ke? Waja'alna, tu kan nahnu, kami. Kalau ikut satu, waja'al tu, kan saya jadi tu, saya. Tapi kenapa waja'alna, dan kami jadikan? Siapa jawab? Syekh Ishaq, kita jawab. Nak cuba? Waja'alna, kami telah jadikan. Kami ni ramailah, plural kan. Kalau singular, waja'altu, ja'altu, aku jadikan. Jawapannya ialah waja'alni ni menunjukkan balaghah,
uslub ta'ziman lahum, maknanya kebesaran Allah Ta'ala. Nahnu, kami, walaupun di sini kami, tapi nak ceritanya bukan ta'adud, bukannya banyak Allah ni. Nak ceritanya Allah Maha Kuasa, mengurus tadbir alam dan segala isinya, manusia, semua urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghidupkan kebun-kebun di Arab Saudi, di Malaysia, di Antartika. Semuanya Allah Ta'ala yang uruskan. Kan? Maknanya apa? Waja'alna, di sini maknanya kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Itu makna na tu kami, waja'alna, kami jadikan. Sama tak Allah dalam Quran kan, inna a'tainakal kautsar, kan? Kami jadikan bagi kamu wahai Muhammad telaga al-Kautsar. Kami, Allah Ta'ala banyak ke? Menjadikan al-Kautsar al-Haud, telaga di padang mahsyar nanti. Al-Haudun, kisah telaga ni tuan, bagaimana nanti di akhir zaman nanti orang bangun semua daripada kubur, bakal di padang mahsyar. Pada adik riwayat kata dalam kitab Jami' Ahkam Al-Qurtubi, dikata di situ manusia yang bangun di kubur, berkubur di padang mahsyar, dia tiupan sangkala, semua cari air. Al-Haud, Al-Kautsar ini luasnya sejauh saujana memandang. Sejauh saujana memandang. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada misk. Misk apa? Gaharu kah? Banyak wangi apa? Misk tu kan? Gaharu kan? Misk. Itu banyak lebih wangi daripada al-miskun. Jadi itulah al-Haud ataupun al-Kautsar, telaga Kautsar. Nak ceritanya inna, kami bagi kamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kami, maknanya Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Hebat, Maha segala-galanya, menyediakan al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ni waja'alna, kami telah jadikan. Bukan Allah Ta'ala banyak, tetapi nak cerita Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Hebat, Maha Perkasa, Maha segala-galanya. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'alna fiha, fiha, dalamnya, padanya mana ni? Ada ni muannas. Mana muannas? Dalam bumi. Dalam bumi itu apa? Jannatin, kebun-kebun, min nakhil, kebun apa? Kebun kurma, wa'nabin, anggur, dan wafajjalna fiha minal uyun, dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air. Air mati daripada air sungai, air laut dan sebagainya. Air mata air. Fiha. Fiha, bumi, dalam bumi. Al-ardun tu muzakkar. Kenapa fiha? Itu dia ni. Ada maka? Boleh? Tak apa, saya sambil. Sambil dengar-dengar. Salah Pak sekian. Okey. Dalam bahasa Arab ni kan, dia boleh tukar-tukar. Kan? Al-ardun, tengok al-ardu, bumi. Tetapi kalau satu saja, kalau al-qalam, ni haza, ini qalam. Apa qalam? Pen. Pen. Tapi al-ardu hazihi, ini. Kenapa ini bumi? Ini muzakkar kan ni? Lelaki. Kenapa hazihi? Kerana al-ardu ini berpasangan. Dia berpasangan. Apa pasangan bumi?
wasyamsi wa duhaha. Tengok, asyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Nampak? Wa nafsiu, nak cerita apa? Dia mana-mana makhluk yang berpasangan, dia akan makhluk yang jamadat, yang kekal, dia akan menjadi muannas, jadi perempuan. Itu kaedah Arab dia. Kenapa hazihi al-ard? Ini haza lelaki, haza qalam. Qalam apa pasangannya? Tak ada. Kan? Tetapi langit pasangannya bumi. Kan? Was-samaa'i wa ma banaha wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Matahari lawannya bulan. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Siang lawannya malam. Jadi semua ini dia berpasangan-pasangan, dia akan jadi muannas, jadi perempuan. Sebab itu kalau asalnya ini kalau fihi, ini ya, fihi, ini jawapannya fiha. Ini pun fiha. Ini hadhihi, ini fiha. Ada. Jadi jawapannya kenapa fiha situ? Fiha ni untuk muannas. Tetapi fiha tu menunjukkan pada bumi. Bumi ni muannas, perempuan. Mana pasangannya? Dengan langit. Ya, sebab itunya fiha. Ya, sebab tu dia fiha. Apa itu tadi? Dia akan jadi pasangan. Sebab itu dia akan berubah. Baik. Mata pun 80-an. Waja'alna fiha jannatin. Waja'alna, kami jadikan. Kami jadikan daripada fiha jannatin. Fiha ni bumi. Bumi ni jadi muannas. Walaupun dia tak ada tanda perempuan, muannas. Kan? Kalau tanda muannas ni, contohnya ini kan. Mirwahatun, ni hazihi mirwahatun. Ni tanda muannas. Hazihi. Kan? Ni haza muzakkar, lelaki. Kan? Al-ardun tak ada pun ada muzakkar, tetapi dia muannas. Sebab apa? Konsep al-ardu pasangannya dengan langit. Langit dan bumi. Kan? Tu cerita dia. Okey? Jadi sebab itu kita lihat, itulah uslub bahasa Arab. Jadi kenapa baca fiha? Kenapa baca fihi? Semua ada asbab, semua ada kisah, semua ada sebab musabab dia. Bukan hantam meri peti hai, nahi hai. Ya, bukan hantam kromo saja, tapi ada sebab musabab dia. Ya, itu kita baca baru fiha. Waj'alna fiha jannatin. Jannatin, jannah. Ada satu lagi. Jannatin pun muzakkar. Ada satu lagi. Ini satu. Saya nak petikkan ni fiha ni ya, fiha. Waja'alna fiha. Itu. Fiha tu untuk muannas, untuk perempuan. Jadi itu bezanya. Waja'alna fiha jannatin. Inilah jannatin min nakhilin, jannat, ataupun apa tu namanya, apa Osmani, jannatin. Asalnya jannah. Jannah ni syurga. Jannah ni juga nama lain kepada kebun. Jannatun satu, mufrad. Ni mufrad, satu, singular. Jannatun
jamak ataupun plural dia. Jannatin. Ada di singular and plural. Dalam bahasa Arabnya mufrad dengan jamak. Jannatun. Sebab itu jannah tu adalah taman-taman syurga. Kan? Radatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Jannatun, kebun, taman. Ini mufrad. Apa jamak dia? Jannatun. Maknanya di bumi ini banyak kebun. Dia tak sebut pun Jannatun. Tak. Itu uslub bahasa Arab. Canggih, hebatnya kalamullah. Ini kalamullah ni. Kan? Tak ada siapa yang boleh menyanyi, mendatangkan haruf ataupun kalimah ataupun ayat. Tak ada siapa yang boleh buat. Semua kita korek, kita jelaskan, kita kupas satu persatu. Jannah, jamak. Jannatun mufrad, singular. Jamak ni adalah plural dia, plural. Ya. Ni tapi Arab ni itulah tiga. Bahasa Inggeris singular and plural. Dalam bahasa Arab tiga. Satu lagi musanna. Musanna ni dua. Sebalik ni. Okey. Ni satu namanya mufrad. Satu namanya musanna, dua. Yang ketiga namanya jamak. Ya. Ni. Ni dalam bahasa Arab tiga. Dalam bahasa Melayu satu dan ramai. Bahasa Arab singular and plural. Bahasa Arab. Bahasa Inggeris dah. Ini Arab dah. Bahasa Arab lain macam dah. Jadi bahasa Arab tiga. Namanya mufrad. Jannatun, satu. Jannatun, satu kebun aja. Dua kebun, jannatani. Dua kebun. Ya. Jamak apa? Jannah. Macam nak buat ni? Dia alif lam. Jannatun. Ataupun jannatun. Ni alif ta. Senang ni lah. Senang biasa Rasul Osman ni. Jannatun. Tengok, ni dalam bahasa Arab. Satu, dua dan ramai. Ni muannas, perempuan. Muzakkar, masjid. Satu masjid. Masjid orang pasir je. Dua masjid. Masjidan. Masjidan ni. Jamak apa jamak? Masajid. Masajid. Tu jamak dia. Plural dia. Okey. Muslim. Seorang Muslim. Dua orang Muslim. Musliman. Muslimani. Jamaknya? Muslimun. Okey tu. Dulu dulu. Boleh masuk peksa. Okey. Mukmin. Orang mukmin tak? Dua orang mukmin. Mukminani. Jamaknya? Mukminun. Ya. Ni semua kalimah-kalimah dan boleh ditasrifkan, boleh dipecah-pecahkan setiap kalimah. Itu sebab tu kita tengok jannatin min a'nabin kan. Jadi itu semua kalimah jamak. Ainabun. Ainabun, ainab. Ainabani in a'nab. Ya. A'nab, tengok. Maknanya ainabun ni apa? Anggur. Satu biji anggur je. Dua biji anggur. A'nab, kebun anggur banyak. Itu namanya anggur. A'nabin. Ini semua adalah kalimah singular. Musanna ni bahasa Arab dia ada. Jannat atau dua,
dan jamak. Ini semua jamak kalimah yang plural lah dalam bahasa Inggerisnya, ya. Okey, jadi itu. Baik. Lagi? Satu cukup lah. Baik. Apa lagi? Wa fajjarna fiha minal uyun. Tengok, dan kami pancarkan padanya fiha tu apa? Dalam bumi. Fiha, ha tu tanda diri muannas, perempuan. Al-ardun bumi ke? Lelaki ke? Tak. Adun bumi adalah muzakkar, tetapi dia berpasang-pasangan, maka dia menjadi perempuan. Dalam hukum i'rab lah. Afala yashkurun. Maka adakah fiha min uyun, daripada jamak mata air, ainun. Uyun tu pun jamak tu. Ainun pun jamak. Ainun. Oh, Cik Ainun kan, janda muda, cukup lawa kan, Ainun. Kalau dua apa? Dua janda. Ainani. Ainan. Jamak uyun. Ni uyun. Namanya satu air mata, air mata air, dua tempat air mata air, uyun fi waja'alna fiha minal uyun. Maknanya banyak mata air. Uyun kan, banyak mata air daripada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan tengok kita melihat sekali di Bukit Larut kan, air keluar walaupun tidak hujan, betul tak hujan tapi air keluar saja daripada tanah kan. Itu maknanya hebat Allah Taala mengeluarkan air. Sebab itu jangan diceroboh, jangan kita hancurkan, jangan kita tebang kan. Kalau tebang juga itulah berlaku di Jerit Kedah mana? Jerai, Gunung Jerai, habis hancur. Zahara fasad fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Maknanya tangan manusia lah yang hancurkan bukit Bukau tu. Habis digondolkan. Padahal itu tadahan air kan. Maknanya air supaya bila hujan turun di atas tak terus jatuh ke bawah. Adalah pokok halang, akar halang kan. Jadi bila habis bergondol, habis semua hancur. Kan, banyak air mata yang dihancurkan. Kan? Sebab tu kita lihatlah bagaimana supaya bumi ini al-ardun was-sama itu manusia kena jaga. Manusia kena pelihara. Kan? Sebab itu tempat kita, kehidupan kita. Tak boleh kita hancurkan bumi dengan tangan manusia yang jahat. Baik. Kemudian liyakulu min samarihi wa ma 'amilat su'aydihim afala yashkurun. Liyakulu, supaya mereka memakannya, min samarihi, dari buah-buahan. Buah-buah apa? Kurma, daripada anggur, dan banyak lagi buah-buahan. Wa ma 'amilat su'aydihim, daripada apa yang mereka usahakan daripada tangan mereka. Kan? Afala yashkurun, adakah mereka dia bersyukur tak? Allah Ta'ala bagi bagi tanah tandus, tanah kontang, tak ada air apa-apa, Allah Ta'ala turunkan hujan jadi subur. Kan? Boleh sekarang ni hidup. Tengok buah-buahan hidup, pokok sawit harga mahal, durian, durian King Scout kan, durian King semua BD 24, 28, 30 macam-macam. Allah Ta'ala bagi rezeki macam-macam. Afala yashkurun, syukur tak? Kan? Syukur tak pada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan? Jadi tuan-tuan, manusia ni sebenarnya takkan puas, takkan cukup, takkan dapat satu saja. Dia akan cari sampai ke puas. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan lihat, alhaakumut takasur, manusia akan lalai dengan kemewahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur. Allah, hidung dah kena tanah, dah tutup, Allah baru tahu. Kan, rupanya melalaikan saja. Kita hidup di
bumi ini kosong. Nak cerita satu lagi tuan, liyakulu. Liyakulu. Okey, ni satu habis kisah ni. Masuk lupa 30, 48. Okey. Baik. Ni kita baca fi'il pula. Ulangan. Kalau ingatlah. Tak apalah kalau tak ingat Fi'il. Perbuatan. Ingat. Okey, boleh bawa PhD tu. Fi'il fi'il itu perbuatan, betul. Ada 3. Namanya apa? Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amr. Okeylah. Ni perbuatan. Fi'il madhi past tense, mudhari' present tense, sekarang dan akan datang. Amar fi'il suruhan. Jadi dalam fi'il madhi mudhari' ni kan ada disebut sebagai mufrad, Ya'kulu seorang makan. Dia sedang makan. Siapalah Ahmad, Ali ke siapa ya'kulu. Dua orang. Ya'kulani. Dua orang makan. Dua orang makan. Okey. Dalam ramai-ramai apa? Ya'kuluna. Kan? Ya'kulu seorang makan, Ahmad lelaki. Kenapa tak perempuan Apa tanda lelaki? Kenapa tanda lelaki? Kenapa tak sebut perempuan? Fatimah ke, Aisyah ke? Ni Ahmad. Apa tanda dia? Siapa tahu? Cepat. Hadiahnya Camry sebiji. Ya'kul ni saya sebut lelaki. Kan? Apa tanda lelaki? Dapat? Tak ada perempuan belakang? Ada? Sebab lagi tanda ialah 2 teluk bawah ni. Ya. Ya tu tanda lelaki. Kalau perempuan, ini dulu tak urut ayat tu lah. Payah nak ingat, sebut lah. Kalau perempuan jadi apa? 2 titik di atas. Kalau perempuan tak kulu. Perempuan lelaki ya'kulu. Senang. Tanda lelaki dia. Kalau perempuan tak kulu. Ni hiya dialah hiya kan. Ni huwa. Ni dia seorang lelaki. Ahmad ke siapalah tapi lelaki. Kalau ni 2. Anta pun ta juga ataupun perempuan ta. Ni 2 titik di atas. Laki 2 titik bawah kan. Okey, tengok. 2 seorang laki-laki makan. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna. Kenapa ya'kuluna? Tiba-tiba tak ada pula nun. Liya'kulu, nampak? Liya'kulu min samarihi, liya'kulu. Ustaz ajarkan liya'kulu lah. Mana nunnya mana? Kenapa jadi gini? Oh my God. Masya Allah. Inilah uslub bahasa Arab. Kenapa hilang nun? Kerana dimasuki oleh adawatun nasbin, lam. Jadi masuk saja lam, pengacau lah kan. Jadi bertukar Power Rangers. Kenapa nun hilang? Dimasuki huruf lam. Namanya huruf yang menasabkan. Tetapi dia tetap lagi ada alif. Dikekalkan. Ni nun dibuang. Ni tanda dia. Okey. Okey. Afala yashkurun.
Kalau kita buang nun, apa jadinya? Macam mana? Apa dah? Liyashkuru. Liyashkuru. Ini jadinya. Afala yashkurun. Apakah mereka tu bersyukur? Untuk mereka bersyukur. Tengok. Masuk saja huruf lam, dia hazafkan nun, tukar pada alif. Ini nahu. Ini grammar dia. Ini uslub bahasa Arab. Sebab itu kenapa saya sebut tadi ya'kulu dah hilang? Kerana dimasuki huruf adawatul nasbin ataupun lam. Liya'kulu. Jadi terus bertukar. Power Rangers tukar kepada liya'kulu. Tak ada nun dah. Asalnya ada nun, tapi sebab uslub lam hilang nun, jadi alif. Macam ni lah contoh. Afala yashkurun, yashkuruna, liyashkuru. Kalau masuk lam, hilang nunnya. Jadi itulah hebatnya kalamullah. Bahasa Arab yang kita baca ni adalah kalamullah. Okey. Baik. Baca sikit lagi boleh? Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله توفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.